uh, yang paling penting sekarang ni sebenarnya kau punya apa benda yang kau bawa, yang message yang kau tunjukkan dalam kau punya sales page lah. Itu yang first lah, yang paling penting lah. Dan dekat situ kalau kau jual produk-produk yang contohnya produk biasa tu yang mana produk tu pun low ticket. Contohnya macam kau jual produk kurus ataupun kau jual produk produk yang bawah harga 100 contohnya. So dekat situ dari segi cantik tu nombor dua. Tapi yang first kali kau punya macam mana kau nak yakinkan customer atau membakar customer kita, kau nak yakinkan dia orang benda ni boleh bagi dia orang benefit yang dia orang cari. So kalau benda tu okey, cantik tu dah jadi nombor dua. Tapi kalau bila engkau punya website cantik dan kau punya kau punya sales page cantik dan kau punya message tu pun mendatangkan conversion yang tinggi, so dekat situ cantik ni dia jadi macam mana? Dia buatkan orang rasa nak stay untuk baca sampai habis. Tu pendapat aku lah. Sebab yang first kat mana-mana pun copywriting paling penting untuk buat orang baca sampai habis. Itu yang pertama. Cuma yang cantik ni dia buatkan orang tak bosan. Sebab ada juga setengah sales page yang aku nampak, dia copywriting je sepanjang sales page tu, copywriting dia select gambar sikit-sikit, terlalu sikit. So bila kau design benda tu, kau design gambar sikit. Contohnya macam kau nak sampaikan, contohlah ni aku bagi satu part, bila kau nak terangkan pasal FAB untuk produk kau, contohnya kau nak sampaikan message tu dengan berkesan. Macam kita orang akan letak emoji ke, kita orang akan letak apa yang kita panggil ni icon, yes, icon. Betul. So macam kita orang letak icon. So icon tu dia secara tak langsung dia mendatangkan emosi dekat orang. So contohlah kalau waktu tu kita nak cakap waktu tu kita tengah dekat fasa past problem agitated solution. So waktu tu kalau kita letak ikon yang contohlah kalau kita nak cakap waktu tu untuk cerahkan kulit kita kena cocok nak kena cocok tang sini tang sana tu kan. So bila kita sampaikan benda tu dan berserta dengan ikon, message tu lagi cepat sampai. Dan benda tu dia buatkan kita punya sales page lagi menarik untuk orang baca sampai habis. Itu yang maksudnya dekat sini cantiknya sales page tu dia membantu untuk orang teruskan bacaan lah. Sebab kalau kau buat semua ni copywriting semata-mata, dia akan buatkan kita punya visitor waktu tu dia jadi eye fatigue tau. So bila eye fatigue tu dia baca sikit dia dah nak caw lah. So pentingnya untuk kita buatkan orang baca sampai habis once dia masuk dalam kita punya sales page. Yang tu maksudnya secara tak langsung aku nak tekankan kat sini, seeloknya kita punya sales page cantik dan tersusun. Dia cantik satu hal, tersusun tu satu hal yang lain pula. Sebab macam ada setengah orang cakap cantik dan tersusun ni benda yang sama lah. Pada aku tak. Pada aku cantik tak semestinya tersusun, tapi kalau tersusun confirm cantik. Tu je. Itu based on kita punya pengalaman je lah. Okay, nice. Okay, next apa? Boleh share? Kalau macam tanya saya sendiri lah, saya rasa betul lah copywriting paling utama. Sebab copywriting tu yang menyampaikan message produk semua. Kalau kata design kita cantik tahap maksimum sekalipun, tapi message kita tak sampai, orang tak beli juga. Sebab at the end message yang penting. Tapi bukanlah kata design dia tak penting langsung, dia penting juga. Cuma kalau ikut hierarchy, nombor satu copywriting sales page kita. Kedua, kalau macam tanya saya tak pandai design cantik-cantik lah. Tapi saya boleh buat yang kemas. Kemas ni maksudnya kita tengok tu okey, tak serabut. Tak adalah macam background kuning, tulisan hijau, button biru, macam tengok pun pening kan. Yang penting kemas. Okay, so terima kasih Tuan Daniel sebab Tuan Daniel highlightkan tentang kemas dan juga copywriting. Tekankan copywriting tu lah untuk kita punya sales page tu. Okay, kalau copywriting tak kena pun sales page cantik macam mana pun orang gerak agak kan, dia tak beli kan. So Omar ke atau Luffy ke nak tambah dulu, boleh? Omar Nak keluar dulu sebab nak habis stok barang ya. Boleh. Okay, alright. Thank you so much Daniel. Terima kasih. Thank you Daniel. Okay, macam yang tadi nak tambah sikit yang Daniel cakap kan, apa yang Daniel cakap pasal colour semua tu pun betul juga. Memang betul. Sebab based on kita orang punya experience,
based on eksperimen kita orang lah. Bila macam kita orang selalu pakai color palette tau. So color palette tu dia mendatangkan harmoni dalam kita punya website lah. So ada setengah orang tu color dia memang main letak color kan, color yang terlalu terang, terlalu striking colornya. So dekat situ color ni sendiri pun main peranan untuk mata kita selesa untuk baca. So benda tu sebenarnya dia bukanlah direct dia mendatangkan direct impact, tapi dia indirectly dia akan bagi impact dekat pembaca. Tu lah, selain daripada warna tu, macam kita punya spacing antara copywriting, benda-benda tu semua main peranan untuk mengelakkan daripada kita punya audience tu jadi eye fatigue lah. Tu yang based on kita punya pengalaman. Ni band ada kat bawah tu. Cuba ajak band suruh band angkat tangan. Band invite Sapan buat juga. Mana Sapan ada bawah? Ada Sapan buat ada bawah. Mana Sapuai? Kalau bab ni, kalau bab website cantik apa semua tu, band ni kat bawah. So band lagi layak untuk cerita lah kalau bab ni. Aku tengah buat some research lah ni. Contoh kan, korang guna A/B testing macam tak pasti kat ClickFunnels rasanya macam ada kan. Contoh macam kita orang nak implement A/B testing lah, maksudnya satu sales page tu dekat dalam Facebook ad letak satu je link, and then bila diorang klik, prospect klik, dia terus automatic split out. Boleh test, for example lah nak test headline saja kan, so boleh 3 sales page berbeza lah. So kita orang tengah buat some research lah. Adakah orang nak pakai tak function macam A/B testing ni lah? Kalau kau tanya aku memang cakap A/B testing tu kita pernah pakai dan memang benda tu function lah. Sebab function tu sekarang ni kalau macam contohlah, kalau macam WordPress, aku tak tahu WordPress ni nak macam mana nak buat A/B testing tu. Sebab aku pun tak pernah ada pengalaman. Kalau band memang tahu apa ni. Kalau dekat ClickFunnels memang aku pakai A/B testing tu. Aku pakai untuk produk yang sekarang, salah satu produk yang kita orang tengah run sekarang ni, produk untuk kesihatan lah. So dekat situ aku test waktu tu, aku test headline yang mana yang paling yang mana yang membuatkan orang nak teruskan bacaan. So dekat situ tu aku pernah test 2 sales page dengan headline yang berbeza. So dekat situ memang function sebab kita orang terus dapat instant result. So satu hari punya testing, kita letak budget untuk ads, lepas tu run satu hari tu. So dekat situ kita dapat A atau B yang menang. So dekat situ waktu yang kita test tu, waktu tu A yang menang, B kalah. So B tu kita terus tak proceed, kita jalan A, lepas tu kita terus scale up terus. Nice. Untuk siapa yang tak tahu, A/B testing tu basically kita untuk test lah. Contoh kita boleh buat test sales page mana yang lebih convert lah. Nak test headline ke, nak test warna ke, button colour ke dan sebagainya. So tak apa, it's a good info lah. InsyaAllah Shop Program boleh implement nanti insyaAllah. Okay, thank you. Tuan Ben, sharing. Tuan Ben, ada benda nak sharing pasal mengenai sales page ni cantik atau tak cantik ni, boleh share. Okay, Assalamualaikum. Ni first time masuk dalam apa ni. Welcome. Selamat datang. Sorry ajak semalam tak reti pun pakai macam ni, dengar je. By the way, nak share pasal apa yang korang tengah discuss pasal apa cantik kan. Landing page cantik ke tak ni kan. Ikut aku punya experience, dia cantik ni dia subjektif. Ada setengah orang tengok website kita ni cantik, ada setengah orang tengok macam tak kena dengan mata dia, so dia kata tak cantik. Tapi kalau korang perasan pun view kita punya sales page ni biasanya terbagi pada 2 lah, 3 sorry. Ada orang tengok dalam tablet, ada orang tengok dalam mobile, dan ada orang tengok dekat PC ataupun laptop. So paparan dia tu lain-lain. So apa yang aku fokuskan bila untuk buat sales page ni ialah dia punya kekemasan. Kekemasan yang paling penting ialah copywriting tu lah. Copywriting itself memang tu first point lah untuk convertkan the whole thing is the copywriting lah. Dan tahap kekemasan tu ialah readability. So macam mana point yang kita nak masukkan dalam kita punya landing page tu, apa yang penting senang orang nak baca. Sebab kita kena faham pattern orang membaca dekat website. Orang baca website ni banyaknya buat speed reading. So dia scan line by line. Dia tak baca, dia tak go through satu-satu bit by bit perkataan tu kalau benda tu tak interesting untuk dia. So first biasanya bila orang masuk dalam website, dia akan scroll je dulu.
Okay, dia akan scroll sampai dia cari mana dia cari apa point-point yang dia rasa sales page ni untuk dia ke. So dia akan cari point-point yang penting dulu. Bila dia rasa benda ni sesuai untuk dia, baru dia akan baca start dari atas. Ini based on aku punya experience sendirilah. Okay, kadang-kadang aku masuk website tu, benda ni berkenaan apa. So kita akan scan dulu website tu, kita scroll, tengok dulu kalau macam menarik, macam sesuai untuk kita nak baca go deeper, baru akan baca the whole thing daripada atas, kita baca bit by bit, turun bawah, baca. Okay, as long yang pentingnya kat sini ialah kemas. So bagi aku ialah kemas lah. So macam tadi Daniel ada sebut pasal colour kan, colour tu janganlah tiba-tiba background kuning kan, teks warna merah, bapak susah gila nak baca kan. Yang kat sini memang pentingkan kekemasan lah. Kalau boleh dia biar bagi jelas apa benda yang kita nak orang buat action dalam kita punya website tu, dia jelas kat sini ialah button. Kadang-kadang aku pernah tengok iklan dekat FBS kan, sajalah kita tengok iklan orang kan, lepas tu kita tengok website dia, bila masuk lepas tu cari button, cari CTA, call to action, kita cari button tu tak jumpa pun. Okay, bukan tak jumpa, dia sangat mengaburi pandangan, maksudnya hilang fokus dia, kita tak tahu nak klik tu dekat mana, macam tu. So kat semak lah dengan kan, dia macam temak sangat sampai kita tak tahu kat mana nak klik tu. So kalau jadi kita bayangkan kita ni kepada orang yang bukan pro user ni ialah macam orang yang tak biasa beli kat website ni kan. So kita bayangkan dia orang ni masuk website kita, so dia orang pun tak tahu nak klik kat mana, kita sendiri pun tak tahu nak klik, apatah lagi orang kita punya prospek lah kan. So kalau boleh bila kita bermain dengan sales page ni, make sure kita punya layout itu kemas lah, maksudnya senang untuk user nak navigate, macam tu. Itulah aku punya feedback sikit. Okay, nice. Okay, aku tertarik lah dengan point dia tadi. Memang korang kena take note lah benda ni. First kali apa yang Ben tegaskan tadi adalah readability. Lepas tu dengan prospek tu masuk ke website tu, diorang buat scanning tau. So bila dia scanning ni, yang penting tu first kali readability tu, lepas tu dia kena point yang kena dengan diri dia. So korang boleh take note dan implement lah. Benda ni bagi aku sangat penting. Dan dia juga dari segi colour, readability, copywriting semua ni, dia akan bawa kepada satu lagi psikologi. So bila dekat psikologi tu, psikologi dia dah calm dalam tu, kita dah level, copywriting dah level dengan diri dia kan. Tak bangka apa? Barulah dia boleh take action lah. Okay, so aku ada next question. Apa? Okay, next question dia. Okay, mana? adakah cantik atau tak cantik ni, korang nak cerita basikal, pasal ni, adakah dia sebenarnya kalau kita tengok balik, dia sesuai untuk range umur-umur tertentu lah, maksudnya dari segi demografik, ada perbezaan tak? Okay, mungkin boleh share? Okay, kalau dari segi demografik, maksudnya sales pitch ni untuk orang muda, untuk prospek yang muda atau prospek yang tua ke atau macam mana? Tak, maksudnya dari segi design tu sendirilah, dia adakah dia kalau yang cantik ni sesuai untuk orang muda je ke, audience yang muda je ke, ataupun yang cantik ni sesuai untuk orang tua ke dia apa, overall dia boleh je. Oh, okey. Kalau pendapat aku sales pitch yang cantik ni sebenarnya untuk semua orang, kita punya untuk semua jenis prospek. Dia tak semestinya bila kita punya prospek tu apa orang tua, kau nak kena buat website ala kadar je macam paper punya style macam tu, tak juga. Sebabnya yang cantik ni macam Ben cakap tadi lah, macam Ben cakap tadi, dia dari segi readability kan, membuatkan orang mudah untuk baca. Dan sebab dia macam ni, kalau ikutkan aku punya pendapat lah, first yang mencabarnya bila kita gunakan sales page ni, yang mencabarnya first kau nak tarik orang, nak tarik trafik untuk masuk ke dalam kau punya sales page. Yang pertama. Yang kedua, macam mana kau nak buat dia baca sampai habis. Itu yang kedua. Yang ketiga, macam mana daripada dia dah baca sampai habis dan dia take action. So 3 step ni, bawa orang masuk, buat dia baca sampai habis dan dia take action. So 3 step ni, benda ni kalau kau punya website tu dia tak kemas dan tak cantik, dia memang conversion tu ke barang kalian untuk dia berlaku tu susah lah sebenarnya. So pada aku cantik ke tak cantik, ni macam Ben punya pegangan pun sama juga. Dia selalu tekankan benda cantik tak semestinya kemas, tapi kalau kemas dia
dia confirm cantik. So benda tu bila kita orang implement dalam kita orang punya sales page pun memang betul. Tak kisahlah prospek tu orang tua ke atau orang muda ke, dari segi colour, dari segi spacing, semua kemas dan benda tu readable. InsyaAllah conversion tu senang nak berlaku lah. Itu based on aku punya experience dan eksperimen lah. Tapi itulah tengok Ben punya pendapat lah macam ni. Kalau macam aku, colour memang faktor besar dekat psikologi lah. Okay, macam contoh kalau korang tengok website-website yang promote pasal makanan ni, biasanya dia warna merah ataupun warna brown. Sebab warna-warna ni memang trigger emosi lapar. Okay, kalau korang perasan lah, KFC merah, Pizza Hut warna merah, Domino pun ada merah-merah dalam website dia. So kebanyakan yang bermain dengan makanan ni ada macam orange, merah. So, sebab benda tu boleh trigger emosi lapar. Plus bila dia combine dengan gambar-gambar yang beremosi, yang ada gambar efek-efek macam asap je tu kan. So dia lagi trigger orang punya dia trigger emosi untuk ish, lapar je, rasa macam sedap ke benda ni, macam tu lah. So benda tu memang ada peranan jugalah. Bab colour ni memang peranan. Dan penggunaan colour yang sesuai ni pun kena betul. So macam contoh CTA kan, CTA colour kan. CTA colour janganlah tenggelam dengan kita punya background ataupun benda-benda konten yang kita nak tu. Kalau boleh biar warna CTA tu prominent lah. Senang orang nak scan jumpa, oh sini boleh klik rupanya. Macam tu lah lebih kurang. Okay, menarik. Aku tertarik dengan apa tu, colour punya emosi yang boleh trigger emosi kan. So macam mana, kat mana nak belajar pasal colour yang boleh trigger emosi ni kan? Kat mana? Kalau macam colour yang trigger emosi ni kat Google ada banyak lah. Kita boleh cari colour psychology. So colour psychology ni ada tunjuklah industri ataupun maksud colour lah. Sebagai contoh macam biru ni dikaitkan dengan trust, kepercayaan. So macam Facebook sendiri dipilih berwarna biru tu sebenarnya kalau semua nak tahu Facebook ni engineer buat dia punya colour tu sangat engineer untuk membuatkan tak ada eye fatigue. So orang boleh menghadap Facebook ni berjam-jam lamanya tanpa mata kita letih. Sebab colour yang dia gunakan dalam tu memang diorang dah study lah colour ni. Sebagai contoh tulisan dalam font dekat Facebook tu dia sebenarnya bukan warna hitam tapi dia warna slightly greyish punya black. So memang dia bukan hitam yang boleh menyakitkan mata ataupun boleh memenatkan mata untuk baca secara lama-lama lah. Okay, so kalau korang nak study pasal colour boleh je Google perkataan colour psychology in website ke apa. So dekat situ banyak lah ada dia tunjukkan jenis-jenis colour yang sesuai untuk naikkan mood. Dia boleh bagi mood lah, mood untuk benda ni, ataupun setengah website ni kita pakai biru untuk naikkan trust macam tu. So benda tu just effect psikologi je. Itu lebih kurang. Okay. So kalau siapa-siapa nak belajar pasal colour ni boleh tu lah, kita ikut saranan Tuan Ben tadi. Kita buat search pasal colour psikologi lah. Bagi aku betul juga kalau kenapa kita tengok contoh Shopee, kenapa dia pakai warna orange kan, kenapa Lazada pakai warna apa, kalau kat mobile ungu semua tu. So benda-benda tu memang main peranan lah. Yang button colour tu semua main peranan lah supaya orang emosi dan take action lah. So kalau tak ada soalan aku tanyakan soalan lagi, boleh tak? Boleh teruskan tak? Boleh kan? Boleh. Okay, so aku tanya lagi soalan. Okay, kita balik pada tajuk safe space dengan WhatsApp ni balik tadi. Okay, biasa kalau kita pakai WhatsApp, dia ada flow dia kan. Orang masuk, kadang dulu aku ingat masuk dia tanya nama, macam nak bersembang perkenalan apa semua. Macam okay, dia ada flow dia sampailah dia boleh close sale tu. Okay, adakah flow yang sama tu boleh kita implement dekat safe space tu? This is a big question lah. Sebab kadang orang dah biasa dengan WhatsApp, dia mungkin dah terbiasa dengan tu. Adakah kalau dia nak start, boleh tak dia pakai benda tu? So apa beza dia? So mungkin lah siapa-siapa boleh start dulu. Fikri dulu ke? Ben ke? Okay, pendapat aku kalau nak maksudnya kat sini macam dia nak bagi jadi personalize lah kan. Macam personalize, ada orang maksudnya dia boleh bercakap dengan someone ke macam tu ke? Tak, maksudnya flow kan. Kalau kita buat kat safe space tu dia ada flow. Mula kadang-kadang kita letak dengan headline dia. Boleh saja kan? Boleh, tak ada masalah. Itu adalah dari segi macam mana kita olah kita punya copywriting.
Ada setengah orang memang website dia bercerita macam gaya dia bercerita dia sendiri yang perkenalkan diri dia bercerita, tapi dia one way dulu. Dia one way tu maksudnya dia bermula dengan flow, sebab kita buat dia kan, kita buat sales page ni, so kita nak susun kita punya flow ni. So sama ada kita nak susun cara kita nak intro kita dulu ke apa ni semua kan. Dia boleh bercerita secara ayat angle copywriting tu dia boleh personalize kan ikut kesesuaian ikut yang dia nak pakai tu lah. Tak ada masalah sebenarnya. Okay lah. So copywriting tu dia boleh personalize lah. So maksudnya konsep yang sama boleh lah apply kan. So apa pandangan lah yang lain lah. Contoh macam Lutfi ke Fikri ke. Okay, dia satu lagi flow antara itu satulah flow dan masih nak closing. Satu lagi antara yang korang boleh implement adalah bila apa benda yang bila kita WhatsApp tu dia reject or something, apa yang customer buat objection lah. Contoh let's say lah macam produk ni sesuai ke, betul lah dia tanya dalam WhatsApp saya ni pregnant sekian sesuai ke produk ni dengan saya, dia tanya dalam WhatsApp. So kita check kita punya sales page ada tak that question being answered dalam kita punya sales page. So kita boleh masukkan benda-benda yang prospek dia rasa tak kurang pasti. So biasanya kalau terlalu banyak soalan, especially untuk produk-produk yang bukan straightforward, so kita mungkin boleh masukkan dalam frequently asked question lah, FAQ. Biasanya orang buat FAQ ni dia ada apa, drop down lah ikut dia lah. Kalau panjang sangat pun susah juga. So apa-apa sajalah. So bila sebab tu saya cakap ni salah satu tips adalah tambah satu button WhatsApp kecil je dekat FAQ tu. In case kalau ada lagi soalan yang dia kurang faham, so bila customer tu tanya prospek tu WhatsApp, so soalan yang tanya tu kita dah jawab dalam WhatsApp tadi, betul tak? So kita masukkan juga dalam FAQ tadi. So in case orang seterusnya tanya soalan yang sama dah ada lah dalam kita punya sales page lah. Tu antara tips lah untuk combinekan sales page dengan WhatsApp tu lah. Tak adalah kita macam nak abaikan langsung tu, mungkin depends lah. Kalau betul-betul kita punya tu dah perfect, dah memang convert well, dah test everything, okay. Tapi untuk especially beginner yang dia pun tak tahu ayat mana yang close dan sebagainya, kalau boleh berguru lah, lebih baik lah. Tapi kalau masih lagi dalam fasa eksperimen, itu antara salah satu tips lah. Masukkan soalan-soalan yang prospek tanya dalam WhatsApp tadi yang tidak dijawab dalam sales page, especially untuk produk-produk yang bukan straightforward lah, yang lebih kepada kena educate. Itu antara tips yang saya boleh share. Betul, setuju dengan Lutfi. Macam kita orang pernah ada produk kita orang yang memang point itu sebenarnya daripada kita punya WhatsApp closing tu sebenarnya awal-awal tu kan, tu benda tu solid lah, membantu untuk convert lagi orang. Sebab apa, bila dekat website mula-mula kita buat, kita tak tahu apa rejection orang ataupun apa orang punya persoalan yang ada dekat orang kan, untuk nak tambah point untuk senang nak closing tu. So tapi kalau ada soalan-soalan yang macam Lutfi cakap tadi, yang rejection selalu orang tanya dekat WhatsApp kan. So benda tu point besar kalau kita letakkan dekat kita punya website, sangat membantu untuk convertkan orang. Betul. Aku setuju juga sebab macam contohlah macam dia ada dalam ni apa yang kita orang selalu implement dalam kita orang punya sales page. Apa yang kita orang selalu implement adalah contoh kita nak bagi benda tu nampak personalize. Selalunya kita gunakan ada satu elemen dalam copywriting ni kita panggil pre-assumption. So pre-assumption ni, macam mana nak guna pre-assumption ni? Pre-assumption ni ibarat macam ni. Contohlah kita tengah explain pasal kita tengah bermain dengan formula problem agitated solution contohnya. So waktu tu kita tengah explain pasal problem, kita tengah cerita pasal kenapa bahayanya kalau kita biarkan problem sekian-sekian terus berlarutan ke semua kan. Lepas tu bila kita nak masuk pasal produk, so dekat situ kita apa yang selalunya kita macam mana cara kita nak sambungkan ke next point kita tu, untuk step bawa dia ke produk kita, ke solution yang dia patut ambil. Dekat situ selalunya kita orang akan gunakan pre-assumption. So pre-assumption tu contohnya kita letak soalan yang selalu ditanya. So selalunya bila kita borak dengan kawan-kawan, kita kena buat ibarat macam kita punya sales page ni, kita tengah borak dengan dia. So selalunya dia akan tanya soalan, betul tak? So bila dia orang tanya soalan dekat sini, dia tak berlaku two-way communication tu tak berlaku dalam kita punya sales page.
So dekat situ kita kena anggap macam dia tengah tanya kita soalan. So apa yang kita selalu buat untuk sambungkan next tu, kita orang letak soalan yang selalu ditanya. Contohnya lah kat sini dia kita letak soalan. So saya tak nak teruskan saya tak nak teruskan masalah ni. Ini contohnya lah, contoh yang paling random. Saya tak nak terus muka saya berjerawat, macam mana saya nak selesaikan. So kita letak soalan tu dekat dalam kita punya dalam kita punya space tu, dan jadikan dia sebagai another sub headline. So bila kita letak benda tu, lepas tu bawah tu kita terus ibarat macam kita menjawab persoalan tu. Kita dah letak soalan, bawah tu kita okey tak apa, jangan risau, kami faham bla 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 bla. Lepas tu terus kita start bawa dia ke point seterusnya untuk pergi ke arah pergi ke kita punya solution. So macam kita orang selalu kita orang akan gunakan pre-assumption tu lah dalam kita orang punya sales pitch. Dan alhamdulillah setakat ni benda ni bila kita baca balik dan kita bagi juga kawan-kawan kita baca untuk diorang review kita punya copywriting semua, memang diorang sendiri pun cakap benda ni dia rasa personalized, sebab benda ni lah yang diorang nak tanya, tapi diorang tak boleh nak tanya lah sebab sales pitch ni one way communication. So bila kita letak soalan macam tu, dia rasa macam oh aku dah tanya dah soalan ni. So ibarat macam tu lah. So kalau macam kita nak personalizekan benda tu, dia ada beberapa elemen yang lain yang kita boleh pakai juga. So salah satunya pre-assumption tu lah. Okay, nice. Okay, ni benda yang menarik lah, kena tarik perhatian aku, pre-assumption tu. Sebab bila kadang-kadang kita pre-assumption tu, mula-mula dia memang tak tepat sikit kita assumption, tapi lama-lama tu kita boleh adjust, kita boleh repair balik lah dekat sales page tu. Okay, so very good point. Thanks Fikri dengan Ben dengan Dan juga Luffy. Okay, so next aku ada soalan lah. Kadang benda ni ramai orang ambil remeh lah. Okay, so soalan aku, so sales page tu yang kita tahu bila benda dekat online kita main teknologi ni, performance tu adalah benda yang penting lah. Okay, sales page tu punya performance bukan dari segi copywriting, maksudnya in term of technical lah. So performance ni, so apa benda yang elemen-elemen atau features performance yang penting yang dekat sales page tu? Mungkin Lutfi boleh share sikit ke, Fikri, Ben? Boleh start? Boleh lah, aku share sikit. Antara satu tips lah, kena make sure kita punya sales page tu loading dia cepat lah. Sebab apa kalau perasan lah, mungkin siapa yang play FB app perasan lah. Sebagai contoh, let's say kita punya iklan, link click kita katalah dalam 1,000 orang tekan link click kan. Tapi kita punya landing page view, maksudnya orang yang habis load kita punya sales page tu mungkin dalam 500 orang saja. Maksudnya the drop lebih kurang 50%. Orang yang dah klik iklan kita tapi tak tunggu pun website kita habis load lah. So kena double check balik kenapa benda tu terjadi lah. Ni ibarat sama juga macam orang buat iklan ke WhatsApp, klik tapi tak WhatsApp lah. It's the same thing lah, lebih kurang lah. Okay, so kena check balik, kena analyse balik kita punya website kita punya speed. Okay, macam mana cepat kan? So antara quick tips adalah first kali gambar korang kena optimize. Maksudnya gambar tu kena kita compress lah. Dan juga compress sampai dia buruk gila. Just size je lah. Contoh, kalau ruang gambar tu hanya katalah 500 pixel kali 200 pixel kan. So gambar korang make sure itulah size dia yang upload tu. Janganlah letak 5,000 kali 4,000 daripada raw DSLR tu kan. Memang 5 MB dia nak load, lambat kita punya sales page. So sekarang ni online, bila orang buka kat phone, dia klik loading website terlalu lama, katalah 10 saat. Lama dah, bagi saya 10 saat tu dah lama lah. 10 saat tu terlalu lama lah untuk dia nak tunggu loading kan. So end up orang macam malah lah, lambat website ni kan. So kena ambil kira jugalah faktor-faktor tu kan. So kena analyse. Sebab tu saya selalu tekankan, pastinya kita tahu as a owner ataupun solopreneur ke apa kan, at least lah kita tahu macam mana nak baca. Contoh apa metrik yang penting, let's say macam landing page view, apa link click dan sebagainya, supaya kita boleh repair mana yang kita boleh repair lah. Sebab in a way dia impact jugalah dekat conversion rate jugalah sebenarnya. Sebab kita dah lost 50% daripada traffic yang berminat tu. Sebenarnya dia dah sayang lah, dia dah minat, kita dah buat iklan dah habis kreatif kan, dah habis interesting, dah sampai kedai, tak boleh masuk kedai tutup kan, contoh kan, tak boleh masuk kedai kan. So macam sayang lah, rugi lah, habis bakar duit kita je. So
dari segi itu dari segi optimization apa performance lah. So kalau siapa yang pakai WordPress dan sebagainya, pastikanlah korang gunalah server yang hosting yang bagus lah, yang perform lah. Define lah juga kalau trafik dah tinggi tu, kena invest lah sikit, ambil lah hosting yang macam VPS ke yang mahal sikit tapi dia berbaloi worth it lah. Sebab kalau tanya saya, orang dekat kedai bayar sewa ribu-ribu, sewa shoplot ke sewa dalam mall dan sebagainya. Sebab dia nak tampung trafik yang, yelah kalau kedai dia kecil, macam dia nak tampung ramai-ramai, betul tak? So kalau kedai dia besar, dia boleh lah dalam satu masa tu dia boleh serve lah banyak prospek dan sebagainya. Bersama juga dengan kedai online ni ataupun sales page ni, kena benda-benda teknikal yang banyak orang abaikan tu, dia ada impact juga lah. Selain daripada features wise, mungkin dari segi check out dan sebagainya, mungkin kita boleh tanyalah kepada Tuan Ben atau Fikri. Kita teruskan. Ben ada atau Fikri ada nak tambah dari segi performance sales page ni, macam mana dia nak optimize ke? Betul, macam Lutfi cakap tadi tu, memang bila kita main dengan sales page ni, speed, loading speed tu crucial, memang penting, sangat-sangat penting lah. Sebab apa ni, biasanya orang yang nak membeli kat website ni dia jenis semuanya nak cepat. Sebab dia nak dapat info tu, dia malah nak tunggu dah. That's why dia masuk dalam website, dia baca everything. So tapi kalau website tu sendiri nak load pun semput je kan. So dia akan tekan back dan pergi cari website lain je lah. Okay, so ibarat macam kita nak scale up. So benda ni memang sangat tekankan time kita scale up lah. Bila nak main besar ni, bila main besar ni kita kena berkadaran balik lah. Kita kena scale up jugalah kita punya infra. Macam contoh kalau kita main WhatsApp, bila kita nak go big, kita akan invest dari segi sales team, kita akan tambah sales team, kita akan besarkan office untuk tampung sales team yang ramai tu kan. Sama juga dengan website. So bila kita dah nak scale up ni, so kita kena jaga performance dia, so kita kena invest lah infra yang bersesuaian untuk tampung kita punya traffic tu. Tampung traffic tu satu hal, lepas tu dia punya performance macam mana dia nak serve untuk setiap traffic tu pun satu hal lagi lah. Okay, which is banyak lagi solution yang ada selain kalau macam guna WordPress. Of course WordPress ni dia very costly dekat bahagian bab hosting tu lah, sebab hosting yang power ni tak murah, dia costly sikit, tapi insyaAllah cost tu akan berbaloi lah bila kita invest dekat good infra. InsyaAllah kita punya kita tak bazirkan trafik yang datang macam Lutfi cakap tadi tu lah. Macam tu. Boleh Fikri tambah boleh? Boleh. Yang macam point Ben dengan Lutfi cerita tu memang aku setuju sangat lah. Sebab speed ni kalau tak kira lah kita punya website tu power macam mana dia punya dari segi copywriting untuk convert kita punya prospect kepada customer, tak kira lah power macam mana sekalipun, kalau speed slow memang jam lah. So dari segi point tu diorang pun dah explain panjang lebar. Cuma yang kat sini aku boleh share apa story di sebalik betapa pentingnya speed dan performance dalam kita punya sales page ni. Antaranya adalah antara story yang aku boleh share dengan korang lah kat sini kan. Ada satu kes inilah sahabat kami lah. Dia memang power gila bab copywriting, bab design, bab semualah. Sampailah satu hari tu dia nak buat launching. Punya nak kata performance ni penting tak penting performance ni. Dia waktu dia nak buat launching, sebelum ni pun kami dah pernah buat launching dan kami memang gunakan sistem yang memang boleh handle trafik yang besar. Sebab dia macam ni, bila korang buat launching, seminit sebelum launching tu dah beratus-ratus orang standby dalam punya website untuk buat pembelian. So bila korang punya performance, maksudnya nak load slow, dari segi nak handle trafik besar tu tak boleh. Bila dia kes tu, dia akan jadi jam. Website tu dia masuk tu crash. So benda tu lah yang berlaku dekat kita punya sahabat ni. Pukul 8 launching, pukul 8 1 minit website crash. Jahanam terus dia punya launching. So dekat situ tu, kalau kita betul-betul tak prepare dari segi infra, memang macam mana sekalipun kita punya copywriting power, offer kita power, kita punya design cantik, semua benda tu power sekalipun, kalau kita punya performance out, dia jadi out terus. Dia ibarat macam kita beli kereta
ibarat macam kita beli kereta Ferrari tapi enjin Myvi. Dia cantik-cantik saja tapi nak pergi tak lepas. So kita punya website ni pada aku performance tu memang penting sangat-sangat. Sebab tu lah macam kita orang sekarang ni, kita orang gunakan sistem yang mana kita orang perlu bayar RM1,500 sebulan, tapi benda tu kita orang tak jadi isu. Sebab first pada kita orang performance kena jaga. Sebab kalau benda tu tak laju, kalau buatnya kita dah yelah, bila macam kita orang memang spend besar dekat ads untuk tarik traffic yang ramai. So bila kita run ads yang besar untuk traffic untuk tarik traffic yang ramai, tapi website kita tak boleh nak handle, dia tak guna jugalah kita sembang pasal scale up ni kan. Sebab kita punya performance website tu sendiri tak boleh nak tak boleh nak handle traffic yang ramai tu. So pada aku memang kalau cerita about performance, aku benda tu aku letak nombor satu lah, priority. Performance memang wajib perform lah. Macam dah pun very good point ke sebenarnya. Maybe aku boleh share sikit as a platform developer salah satu reason lagi selain daripada kemampuan server tu nak tampung traffic korang pasal nak bila launching tu prospek bakal bayar diorang akan spam refresh bila selalunya kebanyakan sistem dia akan detect contoh orang yang sama duk spam refresh dalam masa katalah dalam 1-2 saat kan, dia tekan banyak-banyak kali kan. So sebenarnya ada satu protokol secara security lah sebenarnya. Dia depends lah kat platform, just nak bagi saya info supaya semua orang take note benda ni sama ada kita boleh naikkan dia punya limit atau kita boleh disable terus. Tapi bila disable ni dia terdedah kepada DDoS attack dan sebagainya lah, dari segi security lah. So apa yang berlaku bila orang refresh banyak kali, end up dia akan di block oleh that server, that provider kan. So orang tu dia tak boleh masuk, dia tunggu lama sikit baru dia boleh refresh balik. So sebagai contoh macam case Shopify platform launch PS5. Okay, imagine the whole Malaysia punya IP tak boleh access kedai Sony tu. Bukan, tapi Shopify dia tak down pun, dia jalan je as usual. Cuma orang yang spam tu dia tak boleh masuk. So itu antara salah satu cabaran lah sebenarnya yang mungkin kena take note. Ataupun lepas ni masih waktu launching tu, bila dah live button daftar tu, button check out tu dah enable, baru share link ke apa kan, tak pastilah. Tu kena, ataupun kena memang disable terus safety security punya feature tu. Tu just aku nak share lah. Mungkin banyak orang yang struggle kan, ataupun orang yang nak beli waktu launching kan. Contohlah kita nak jadi pembeli pertama kan, kita pun sebut spam kan. Tapi bila tak nak beli tu lah tiba-tiba error kan, asal dah tak boleh masuk kan, macam tu lah. So tapi orang lain boleh je beli, tak ada masalah pula. Tu some of the reason lah kenapa ada yang tu bagi saya rezeki dia lah. Rezeki dia masuk terus, dia refresh kali dia terus boleh beli kan, tu rezeki dia. Alright. So menarik. Betul Fikri, boleh sambung? Okay, betul jugalah macam yang Luffy cakap ni kan. And satu lagi story yang aku boleh share dengan korang, apa cost yang korang kena bayar bila korang tak pentingkan performance. Yang pertama, macam ada satu kes ni, aku dengan band waktu tu memang betul-betul menyaksikan menyaksikan kerugian pada aku. Menyaksikan kerugian company tu, yang mana dia dah spend, aku yakin sangat-sangat dia spend besar gila dekat ads, dalam Google Ads, dalam Facebook Ads. So Instagram Ads pun ada lalu juga. So dekat situ apa yang berlaku, dia nak buat launching waktu tu. So brand besar jugalah, bukan brand besar jugalah, dia memang brand besar, dia bukan setakat besar jugalah, dia memang brand besar. Yang mana lepas kita orang dah tanya orang di sebalik tabir untuk brand tu, untuk marketing brand tu, memang dia orang cerita dari segi developer, website developer semua, memang company tu dah bawa antara best developer ke dalam company dia orang. Dan waktu tu satu masalah, tak kira lah korang punya developer ni sepower mana sekalipun, tapi kalau performance tu tetap korang masih lagi gunakan performance yang ala kadar, memang kat situ kalau waktu launching, kalau tak boleh nak handle, performance korang tak boleh nak handle, memang di crash macam tu je. So waktu tu company tu adalah company yang tak nak sebut nama lah,
waktu tu aku dengan Ben dah tengok dia punya funnel tu, funnel daripada A sampailah Z, sampailah ke hari launching. Diorang tengah buat live, waktu tu diorang suruh standby dalam website diorang untuk buat pembelian. Diorang akan buka untuk pembelian waktu tu. So waktu tu aku dengan Ben ni kita ni dah steam dah nak beli waktu tu. Yang paling steam waktu tu Ben waktu tu dah gigil lah. Waktu tu apa yang berlaku, masuk je website error, refresh tak jadi. Waktu tu aku try masuk je lepas. So bila lepas nak masuk ke bahagian dia punya check out tak lepas. And aku yakin bukan aku dengan Ben je yang jadi waktu tu, memang berpuluh ribu. Sebab waktu tu yang live dekat YouTube, yang live dekat Facebook, yang live dekat dunia yang main waktu tu, yang kita orang tengah tengok waktu tu, yang live waktu tu ramai gila. Tapi bila jualan dibuka, benda tu error, website tu crash, tak tahu berapa lama. Sampailah bila benda tu dah jualan tu dah ditutup, barulah website tu dibuka balik. Website tu dia okey balik kan. So dekat situ yang aku nampak, dekat situ company tu apa yang jadi kat dia. Dia dah rugi dari segi cost ads dia untuk tarik trafik. Selama yang dia buat campaign tu, dah loss berpuluh ribu, even beratus ribu, sila-sila juta kat situ. Sebab dia punya campaign memang gila-gila dia punya campaign. Lepas tu dan dia lost dari segi jualan lah. Sebab yalah, orang-orang yang nak membeli waktu tu benda limited. Lepas tu nak membeli waktu tu, dia punya, aku yakin dia punya ready stock waktu tu memang besar. So waktu tu kita nak membeli pun tak boleh, apatah lagi orang lain nak membeli pun confirm tak boleh juga. So waktu tu aku nampak cost yang terlibat, kau punya cost ads dan kau punya potential sales hari tersebut. Sebab kalau benda tu dijaga, sila-sila hari tersebut tu memang juta terus dia pergi. Sebab memang ramai sangat orang yang komplain dekat bahagian komplain tak boleh nak masuk website. Kita orang je yang jadi masalah tu. Tapi bila masuk je dekat komen tu, memang ramai gila yang komplain. Dia cakap tak boleh masuk website tu, dia punya masuk komen tu macam peluru. Tak boleh masuk. Banyak gila yang orang kata tak boleh masuk kan. Tu ramai tu time tu kan. Ramai gila. Dekat YouTube pun kat 10,000 tengah view live, kat Facebook pun kat 10 berapa ribu kat. Gila. Betul. So bila macam tu, potential sales dia tu memang out. Sebab barang dia jual waktu tu 100 lebih. Contohlah yang betul-betul nak membeli waktu tu, kita ambil lah conversion waktu tu. Contohlah kita ambil conversion 10% contohnya. So 10% daripada berpuluh-puluh ribu orang dekat YouTube dan Facebook, bila dia gabungkan tu, 10% dekat situ, kau dah potential sales kau dah hilang banyak gila. Tu belum lagi nak dikira ejen yang nak restock waktu tu. Betul tak Ben? Waktu tu ejen pun dibenarkan restock waktu tu tak? Betul. Yang tu owner tu dia pakai platform sendiri ke ataupun third party? Yang tu wallahualam. Platform sendiri dia tak nak pakai third party. So antara major yang kena ambil tahu bila melibatkan management server ni kan, kena, contohlah kita orang kan, dia kena ada satu position iaitu DevOps tau. DevOps ni yang jaga everything lah kan. Biasanya memang gaji dia mahal lah, 15,000 sebulan. Ni specialist lah, kita panggil specialist lah. So bila dah sampai fasa macam tu kan, idea kena ada in-house orang macam tu, atau dia kena gunakan enterprise punya solution lah. Daripada third party, contoh macam let's say Shopify Plus yang boleh handle 10,000 order per minute. Macam siapa tu, Kylie, apa tu nama adik tu, Kylie Jenner tu anak emas Shopify ni. Aku bagi contoh lah kan. Okay, tu antara ni yang mungkin untuk jurung-jurung yang besar ni kan, kena sebuah research lah, apa platform yang boleh support tampung concurrent traffic tu. Maksudnya yelah, bukan masalah bandwidth tu sebenarnya, masalah bottleneck. Dia macam highway kan. Kalau contoh kan, pada waktu biasa kereta jalan biasa katalah ada 2 tol dia, okey lah pada waktu biasa. Tapi bila pada waktu rush hour, contoh balik kampung ke apa kan, even kita tambah pun highway punya lane tu besar pun, tapi tol tu dia 2 tak, sama tak, dia akan sangkut kat situ tak. Processing tu tak lepas lah. So antara tips yang aku boleh share, atau dalam ni ada orang product owner yang memang besar dia punya volume kan. So sama ada korang kena ada in-house DevOps, memang which is costly, sangat-sangat tinggi cost, atau kena gunakan enterprise punya solution lah, macam Shopify Plus, apa lagi, Magento Commerce ke,
Contoh macam tu. Contoh macam even Nilofa pun dia dah daripada Shopify, dia pakai Shopify, dia tak pakai Shopify Plus. Dia migrate kepada Magento. Tapi itu kena ada agency yang handle everything lah. Itu pun dah, itu cost dia bukannya sikit lah. Betul-betul menarik. So aku concludekan pasal discussion ni tadi. First kali, okay, kalau lah let's say korang pakai third party provider contoh OnPay ke, Shoppergram ke, Odesini ke, kalau nak buat launching lah let's say first kali kalau boleh bagi tahu dulu dengan service provider tu. Sebab so diorang mungkin ada diorang punya setting-setting sendiri lah yang dia lock kan, dia boleh bypass lah benda tu. Ataupun mungkin dia tiba-tiba dia boleh update server dia khas untuk korang pada hari tu. So dalam so tips dia kalau yang pakai third party provider ni so memang tu. Jadi kalau yang host sendiri ke macam WordPress ke apa tu, itu memang korang kena cari solution sendiri ataupun hire yang ada juga freelancer yang buat DevOps ni. Dia boleh set upkan untuk korang kan, tapi cost lah dekat dia orang ni, cost yang korang kena tanggung dari segi infra tu sendiri dan juga bayar dia punya fees lah. Dua tu. Okay, so very technical lah benda ni. So nice sharing. Okay, so aku rasa kalau aku nak buka floor soalan dulu. So aku nak buka soalan among the speaker dulu. Okay, mungkin Fikri, Ben, Luffy ada soalan-soalan nak tanya among korang dulu. Boleh try dulu. Kita bagi dekat ni lah, pendengar ramai kat ni, kat lebih 100 kat ni. Silakan Tuan Habib. Assalamualaikum. Okey, aku nak tanya siapa-siapa lah, Fikri. Upsell ataupun banyak downsell ke semua. Benda tu nak kena masukkan password nak kena login Maybank semua tu 2 kali je. So 2 kali, first yang main product, lepas tu second tu next tu apa orang kata yang upsell kan. Itu 2 kali tu pun okey dah, tapi kalau ini just suggestion lah, kalau macam korang boleh buat yang first tu dia orang dah select yang tu, lepas tu next tu terus pergi ke upsell, lepas tu next dia dah habis pilih produk semua, lepas tu baru pergi ke checkout. Itu pun pada aku dah insya-Allah menaikkan commission lah. Apa average order pun naik juga, betul tak? Betul. Okay. InsyaAllah kita akan implement yang single page checkout, tapi kita buat optional lah. So depends lah dekat orang tu, dia nak triple step ke, dia nak one step ke, depends lah. InsyaAllah lah kita akan fokus lagi pada conversion, untuk increase on conversion rate lah, especially macam A/B testing untuk sales page dan sebagainya. Okay, thank you Fikri. Okay, Nak tanya. Umar nak tanya. Alright. Okay. Ada bayar Fikri ke untuk buat review? Tak kira. Soalan mahal ni. Inilah next. Meja. Meja Amir. Kena ikut turn Umar. Dia masuk lambat. Itulah Umar masuk terus tanya soalan. Potong lain lah Umar. Okay, Meja Amir boleh teruskan dengan soalan. Okay. Assalamualaikum, terima kasih Tuan Moderator bagi peluang untuk cakap. Apa khabar speaker-speaker yang lain? Seperti yang tuan-tuan sedia maklum. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh. Loud and clear. Okay. Seperti yang sedia maklum, saya dalam niche fashion industry, yang mana saya consult klien-klien saya ni fashion founder lah. Lately ni dia orang mostly daripada mereka generate sales daripada e-commerce. So regarding dengan soalan ataupun topik sales page dan WhatsApp tu, saya nak kongsikan satu pengalaman untuk mungkin relevan untuk industri fashion satu, and then ada soalan daripada situ yang mungkin boleh dijawab oleh Tuan Moderator ataupun speaker-speaker yang lain lah. E-commerce fashion brand ni, dia rely daripada homepage, lepas tu pergi ke collection page, pergi ke product page, and then add to cart terus pada checkout. So sebabkan saya banyak fokus klien saya punya conversion rate, utamakan yang tu. So bila kita tengok data tu, banyak bounce rate yang tinggi banyak dekat product page. Jadi apa yang saya advise ataupun saya lakukan, kita tweak beberapa cara. Pertama sekali kita masukkan WhatsApp punya icon dekat product page supaya boleh bantu reducekan bounce rate dekat product page tu. Ada juga cara yang kedua, method yang kedua, kita tak letakkan WhatsApp button tu dekat
product page, tapi kita adakan offer page ataupun also known as sales page jugalah sebelum product page tu dia di antara. Jadi kita kekalkan home page, collection page, and then kalau dia punya journey dia tu daripada organik daripada masuk ke homepage tu, dia ikut journey tu je lah, dia tak masuk ke sales page ataupun offer page. Kalau daripada direct daripada iklan contohnya, baru dia akan jump terus ke offer page then baru pergi kepada product page. Cuma perbandingan dia dekat sini, kita nak product page tu simplified tau. Dia jadi macam tempat untuk order saja. So banyak dah diterangkan dekat offer page tadi yang lebih awal. So yang ni yang saya tweak, offer page berada di antara ataupun sebelum masuk product page tu. Antara dua-dua method ni meletakkan WhatsApp button di product page tanpa offer page ataupun sales page ni, dan cara kedua mengadakan sales page ataupun offer page sebelum product page tu, saya tengok keberkesanan dia yang tinggi. Mungkin ni relevan untuk industri fashion lah, industri yang lain saya tak pasti. Keberkesanan yang tinggi adalah dengan mengadakan offer page di bahagian awal sebelum masuk product page. So kita pernah juga buat metod yang ketiga, letak dua-dua sekali. Konon-kononnya kalau bila kita letak dua-dua sekali, ada button WhatsApp juga dekat product page, ada juga offer page, yang tu pun tak memberi signifikan sangat, dia lebih kurang sama je mengadakan dengan sales page tadi. So soalan saya daripada pengalaman yang saya buat ni, nak tanya pengalaman moderator ataupun pengalaman speaker-speaker yang lain, efisien tak dengan cara macam ni? Ataupun salah satu metod yang saya cakap ni, ataupun mungkin ada metod yang lain pada pandangan tuan-tuan semua. Itulah soalan saya. Thank you. Okay, so boleh siapa boleh tolong jawab soalan ni? Okay, lepas ni sebab kita masa ni lagi dah nak last kan. Kalau boleh lepas ni semua yang, sebab ada banyak lagi queue nak tanya soalan, jadi kita kena bagi peluang setiap orang lah. Okay, lepas ni mungkin yang lain boleh terus tanya soalan ni, dia orang boleh jawab. Jawab lah. Okay, pasal flow flow ni sebenarnya subjektif lah, depends pada kita punya target market, niche apa semua. Cara paling terbaik adalah testing. Tuan boleh testing nak flow produk offer page dulu, lepas tu product page dulu ke, atau offer page terus express checkout ke. It depends. So the answer is test je lah. Test sama ada buat split test dari segi funnel, ataupun test je lah sama ada direct ke product page ke offer page ke. It depends dekat niche lah. Contoh macam fashion, kebiasaannya dia very straightforward. Jarang lah nak kena ada nak kena ada offer dulu, nak kena ada ni dulu kan. Biasanya straightforward, sebab biasanya kalau saya kalau launching ada landing page and then button tu terus pergi ke kategori collection mana yang kita nak release lah. Itu je, dia very straightforward lah. Tapi untuk mencari target customer sedia ada, pergi je dekat kategori new arrival let's say, ataupun collection new arrival. So pandang customer nak select mana collection dia suka ke apa ke. It depends on kita punya customer base lah. Dia beza customer yang bagi saya kita better asingkan lah. Prospect baru, the funnel is like this. Customer sedia ada macam ni. So mudah untuk diorang. Kadang-kadang ada customer tak suka ke macam ni, nak step kat sini dah tambah another extra step lah. Okay, so harap menjawab lah soalan daripada meja. Okay, so bolehlah. Nak tambah sikit. Nak tambah? Kalau macam saya suka untuk dapat tahu juga kenapa dia bounce dekat bahagian product page tu. Kenapa dia tak go through, apa yang sangkut kat situ. So macam tadi cakap kita tambah button WhatsApp kan. So kita try identify apa yang tak cukup dekat bahagian product page tu yang menyebabkan dia bounce, dia tak jadi go through. Mungkin tak cukup info ataupun tak cukup ada benda yang tak cukup lah kat situ. Maksudnya explanation dia tak cukup dan orang tak boleh nak proceed kat situ lah, sebab tak cukup info ke apa, tak cukup yakin nak check out dengan benda tu kan. Lagi satu, kalau boleh try to explore macam live chat lah. Live chat ni sebab dia tak terkeluar daripada platform, dia still dalam platform yang sama, so dia tak beredar pergi ke WhatsApp dan dia nak patah balik. So possibility untuk dia nak teruskan purchasing through website tu masih lagi tinggi lah, sebab dia tak keluar daripada platform yang dia tengah view tu. Tu je lah saya punya pendapat.
Menarik. Live chat Wah, tak terfikir pula. So it's very good idea lah. Sebab betul lah apa Tuan Ben cakap tu, kita tak nak dia keluar. Bila keluar ni kadang-kadang dia boleh jadi, dia cancelkan benda tu. Contoh nak ke WhatsApp kan, dia akan ada satu bridge page kan. So daripada situ kadang dia terus pangkah kan. So boleh jadi rugi jugalah. Okay, so very nice. Okay, soalan good question daripada Meja Amir. Okay, so kita pergi kepada next person yang untuk tanya. Tuan Gibran tidak nak tanya. Okay, so the next is Tuan Adli. Mungkin ada soalan yang boleh tanya. So boleh teruskan dengan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. A good sharing session. Tadi saya ikuti daripada awal lagi. Saya bukan nak tanya soalan, just nak share sedikit experience. Saya menjual sejadah nama Amru, dan konsep website e-commerce kita memang menggunakan sales page, totally sales page, walaupun kita ada banyak collection. Sebabnya kita inspired by brand macam Apple, macam Samsung dan sebagainya. Kita tak sedar mereka sebenarnya menggunakan sales page. Jadi based on discussion tadi, saya tengok banyak perception kalau guna sales page ni macam brand yang tak ada credibility, macam untuk menjual sangat. Actually persepsi itu tak tepat. Sales page ni boleh digunakan untuk brand besar sekalipun, dan menggunakan sales page takkan mengurangkan kita punya credibility. Sebab macam saya jual sejadah Amru, kalau boleh tengok amru.com, kita guna sales page. Daripada website tu juga kita dapat collaboration dengan Siti Khadijah, kita punya klien dapat Maybank, LHDN dan banyak lagi corporate client as well. Sebab paling penting sales page tu hanya platform. Macam mana kita nak olah sales page tu bagi lebih menarik. Dari segi design dia, dari segi speed dia, dari segi color combination dia and sebagainya lah. Sebab kalau kita tengok Apple punya sales page, panjang gila kot. Berpuluh kali scroll. Guna phone pun memang dia konsep tu. Sebab dia ada banyak benda yang dia nak explain. Dan dia explain dengan cara yang sangat baik. Dengan grafik yang baik. Dengan copywriting yang baik. Jadi saya rasa Malaysia brand should be ke arah tu juga. Especially kalau kita nak jual barang yang mahal, kita kena explain further, kita kena ada story, nak cerita pasal benda tu. And saya pernah bincang dengan satu CEO brand yang agak besar kat Malaysia. Sales dia 70-80 juta yearly jual produk. Dan dia pun setuju bahawa konsep sales page ni dia interested nak implement, dan dia terus develop satu site untuk dia test yang menggunakan konsep storytelling through sales page. Tapi benda tu still e-commerce dan still bercredibility, still nampak benda tu branded. So itu saja sharing saya untuk semua. Thank you. Okay, terima kasih. Bagus tu, kita dah tengok dia punya website, so very nice lah. Okay, first kali saya nak ni sebab kita kejar masa kan, dia dah nak lunch. Jadi kalau boleh depan ni ada banyak queue. Kalau boleh siapa yang nak sharing, mungkin next session kita akan, kalau boleh benda kita buat hari-hari. So the next person mungkin kita teruskan dengan soalan terus direct soalan, dan speaker akan bantulah kita jawab. Kita akan share. So boleh proceed dengan soalan terus ya. Okay, alright, dengan Tuan Hafiz. Upsell ataupun banyak downsell ke semua. Benda tu nak kena masukkan nak kena login Maybank semua tu 2 kali. So 2 kali, first yang main product, lepas tu second tu next tu apa orang kata yang upsell kan. Itu 2 kali tu pun okey dah. Tapi kalau ini just suggestion lah, kalau macam korang boleh buat yang first tu dia orang dah select yang tu, lepas tu next tu terus pergi ke upsell, lepas tu next dia dah habis pilih produk semua, lepas tu baru pergi ke checkout. Itu pun dah insyaAllah menaikkan so, order pun naik juga, betul tak? Betul. InsyaAllah kita akan implement yang single page juga, tapi kita buat optional lah. So depends lah dekat orang tu, dia nak triple step ke, dia nak one step ke, depends lah. InsyaAllah kita akan fokus lagi pada conversion untuk increase on conversion ni lah, especially macam A/B testing, untuk sales dan sebagainya. Okay, thank you Vicky. Okay, tanya soalan. Tanya. Umar nak tanya. Alright. Ada bayar Fikri ke untuk web review? Okay. Mungkin satu-satu ada sharing untuk soalan tu. Next, meja.
Kena ikut turn Omar. Dia masuk gambar. By the way, tak apalah, saya tolong jawab. Tapi kalau boleh soalan tu relevan dengan topik kita, safe space dengan WhatsApp. Assalamualaikum, terima kasih Tuan Moderator beri peluang untuk cakap. Apa khabar speaker-speaker yang lain? Seperti yang tuan-tuan sedia maklum. Product owner lah. Boleh dengar ke? Boleh. Loud and clear. Okay. Seperti yang sedia maklum, saya dalam niche fashion industry yang mana saya consult klien-klien saya ni fashion founder lah. Lately ni dia orang mostly daripada mereka generate sales daripada e-commerce. So regarding dengan soalan ataupun topik sales page dan WhatsApp tu, saya nak kongsikan satu pengalaman untuk mungkin relevan untuk industri fashion satu, and then ada soalan daripada situ yang mungkin boleh dijawab oleh tuan moderator ataupun speaker-speaker yang lain lah. E-commerce fashion brand ni dia rely daripada homepage, lepas tu pergi ke collection page, pergi ke product page, and then add to cart terus pada checkout. So sebabkan saya banyak fokus klien saya punya conversion rate, utamakan yang tu. So bila kita tengok data tu, banyak outbounce, bounce rate yang tinggi banyak dekat product page. Jadi apa yang saya advise ataupun saya lakukan, kita tweak beberapa cara. Pertama sekali kita masukkan WhatsApp punya icon dekat product page supaya boleh bantu reducekan bounce rate dekat product page tu. Ada juga cara yang kedua, method yang kedua, kita tak letakkan WhatsApp button tu dekat product page, tapi kita adakan offer page ataupun also known as sales page jugalah sebelum product page tu dia di antara. Jadi kita kekalkan home page, collection page, and then kalau dia punya journey dia tu daripada organik daripada masuk ke homepage tu dia ikut journey tu je lah, dia tak masuk ke sales page ataupun offer page. Kalau daripada direct daripada iklan contohnya, baru dia akan jump terus ke offer page, then baru pergi kepada product page. Cuma perbandingan dia dekat sini, kita nak product page tu simplified tau. Dia jadi macam tempat untuk order saja. So banyak dah diterangkan dekat offer page tadi yang lebih awal. So yang ni yang saya tweak, offer page berada di antara ataupun sebelum masuk product page tu. Antara dua-dua method ni meletakkan WhatsApp button di product page tanpa offer page ataupun sales page ni, dan cara kedua mengadakan sales page ataupun offer page sebelum product page tu. Saya tengok keberkesanan dia yang tinggi. Mungkin dia relevan untuk industri fashion lah, industri yang lain saya tak pasti. Keberkesanan yang tinggi adalah dengan mengadakan offer page di bahagian awal sebelum masuk product page. So kita pernah juga buat metod yang ketiga, letak dua-dua sekali. Konon-kononnya kalau bila kita letak dua-dua sekali, ada button WhatsApp juga dekat product page, ada juga offer page, yang tu pun tak memberi signifikan sangat, dia lebih kurang sama je mengadakan dengan sales page tadi. So soalan saya daripada pengalaman yang saya buat ni, nak tanya pengalaman moderator ataupun pengalaman speaker-speaker yang lain, efisien tak dengan cara macam ni? Ataupun salah satu metod yang saya terangkan ni, ataupun mungkin ada metod yang lain pada pandangan tuan-tuan semua. Itulah soalan saya. Thank you. Okay, so boleh siapa boleh tolong jawab soalan ni? Okay, lepas ni sebab kita masa ni lagi dah nak last kan. Kalau boleh lepas ni semua yang, sebab ada banyak lagi queue nak tanya soalan, jadi kita kena bagi peluang setiap orang lah. Okay, lepas ni mungkin yang lain boleh terus tanya soalan yang dia orang boleh jawab. Faham ya? Jawab lah. Okay, pasal flow ni sebenarnya subjektif lah, depends pada kita punya target market ni siapa semua. Cara paling terbaik adalah testing. Tom boleh testing nak flow produk offer page dulu, lepas tu product page dulu ke, atau offer page terus express checkout ke. It depends. So the answer is test je lah. Test sama ada buat split test dari segi funnel, ataupun test je lah sama ada direct ke product page ke offer page ke. It depends dekat niche lah. Contoh macam fashion, kebiasaannya dia very straightforward. Jarang lah nak kena ada nak kena ada offer dulu, nak kena ada ni dulu kan. Biasanya straightforward. Sebab biasanya kalau saya
Kalau launching ada landing page, and then button tu terus pergi ke kategori collection mana yang kita nak release lah. Itu je dia very straightforward lah. Tapi untuk mencari target customer sedia ada, pergi je dekat kategori new arrival ataupun collection new arrival. So pandai customer nak select mana collection dia suka ke apa ke. It depends on kita punya customer base lah. Dia beza customer yang bagi saya kita better asingkan lah. Prospek baru, the funnel is like this. Customer sedia ada macam ni. So mudah untuk diorang. Kadang-kadang ada customer tak suka ke macam ni, nak step kat sini dah tambah another extra step lah. Okay, so harap menjawab lah soalan daripada Major. Okay, so bolehlah saya nak tambah sikit. Kalau macam saya suka untuk dapat tahu juga kenapa dia bounce dekat bahagian product page tu, kenapa dia tak go through, apa yang sangkut kat situ. So macam tadi cakap kita tambah button WhatsApp kan, so kita try identify apa yang tak cukup dekat bahagian product page tu yang menyebabkan dia bounce, dia tak jadi go through. Mungkin tak cukup info ataupun tak cukup ada benda yang tak cukup lah kat situ. Maksudnya explanation dia tak cukup dan orang tak boleh nak proceed kat situ lah, sebab tak cukup info ke apa, tak cukup yakin nak check out dengan benda tu kan. Lagi satu, kalau boleh try to explore macam live chat lah. Live chat ni sebab dia tak terkeluar daripada platform, dia still dalam platform yang sama, so dia tak beredar pergi ke WhatsApp dan dia nak patah balik. So possibility untuk dia nak teruskan purchasing through website tu masih lagi tinggi lah, sebab dia tak keluar daripada platform yang dia tengah view tu. Tu je lah saya punya pendapat. Menarik. Live chat tak terfikir pula. So it's very good idea lah. Sebab betul lah apa Tuan Ben cakap tu, kita tak nak dia keluar. Bila keluar ni kadang-kadang dia boleh jadi dia cancelkan benda tu. Contoh nak ke WhatsApp kan, dia akan ada satu bridge page kan. So daripada situ kadang dia terus pangkah kan. Semua boleh jadi rugi jugalah. Okay, so very nice. Okay, soalan good question daripada Majid Ahmed. Okay, so kita pergi kepada next person yang untuk tanya. Tuan Gibran tidak nak tanya. Okay, so the next is Tuan Adli. Mungkin ada soalan yang boleh tanya, so boleh teruskan dengan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. A good sharing session tadi saya ikuti daripada awal lagi. Saya bukan nak tanya soalan, just nak share sedikit experience. Saya menjual sejadah nama Amru, dan konsep website e-commerce kita memang menggunakan sales page, totally sales page, walaupun kita ada banyak collection. Sebabnya kita inspired by brand macam Apple, macam Samsung dan sebagainya. Kita tak sedar mereka sebenarnya menggunakan sales page. Jadi based on discussion tadi, saya tengok banyak perception kalau guna sales page ni macam brand yang tak ada credibility, macam untuk menjual sangat. Actually persepsi itu tak tepat. Sales page ni boleh digunakan untuk brand besar sekalipun, dan menggunakan sales page takkan mengurangkan kita punya credibility. Sebab macam saya jual sejadah Amru, kalau boleh tengok amru.com, kita guna sales page. Daripada website tu juga kita dapat collaboration dengan Siti Khadijah, kita punya klien dapat Maybank, LHDN dan banyak lagi corporate client as well. Sebab paling penting sales page tu hanya platform. Macam mana kita nak olah sales page tu bagi lebih menarik dari segi design dia, dari segi speed dia, dari segi color combination dia and sebagainya lah. Sebab kalau kita tengok Apple punya sales page panjang gila kot, berpuluh kali scroll. Guna phone pun memang dia konsep tu. Sebab dia ada banyak benda yang dia nak explain, dan dia explain dengan cara yang sangat baik, dengan grafik yang baik, dengan copywriting yang baik. Jadi saya rasa Malaysia brand should be ke arah tu juga. Especially kalau kita nak jual barang yang mahal, kita kena explain further, kita kena ada story, nak cerita pasal benda tu. And saya pernah bincang dengan satu CEO brand yang agak besar kat Malaysia. Sales dia 70-80 juta yearly jual produk. Dan dia pun setuju bahawa konsep sales page ni dia interested nak implement, dan dia terus develop satu site untuk dia test yang menggunakan konsep storytelling through sales page. Tapi benda tu still e-commerce dan still bercredibility, dan still nampak benda tu branded. So itu saja sharing saya untuk semua. Thank you.
Okay, terima kasih. Bagus tu, kita dah tengok dia punya website, so very nice lah. Okay, first kali saya nak ni sebab kita kejar masa kan, kita dah nak lunch. Jadi kalau boleh depan ni ada banyak queue. Kalau boleh siapa yang nak sharing, mungkin next session kita akan, kalau boleh benda kita buat hari-hari. So the next person mungkin kita teruskan dengan soalan terus. Terus direct dari soalan dan speaker akan bantulah kita jawab. Kita akan share. So boleh proceed dengan soalan terus ya. Okay, alright, dengan Tuan Hafiz. Hi, saya Hafiz. Saya actually 22 tahun saya bekerja dengan our clients are mostly macam e-commerce. So I have a question. Well, kalau potential client ni basically we provide service, AI service for fashion brands kan. So the ada satu client ni dia tak ready nak use our software and AI because the excuse was sebab dia on Zalora Indonesia juga. So but then dia tak faham why macam kenapa customer akan beli from the Zalora itself and not their website. Tapi sebab tapi bila dia complain ke I, bila customer nak approach ke nak tanya about the product ke, dia always akan come to website, but in the end dia akan beli on Zalora, dia tak beli on the actual their own website tu lah. So is there any suggestion that boleh tolong so I can suggest the person so it would help build connections jugalah. Okay, mungkin siapa-siapa boleh ada sharing untuk soalan Tuan Hafiz. Okay, by the way, tak apalah saya tolong jawab Tapi kalau boleh soalan tu relevan lah dengan topik kita, safe space dengan WhatsApp. Yes. It's a commerce, sorry. So alright, basically kena anggap ramai product owner lah